Assalamualaikum, bersama saya Nurel Akid Abdul Razak untuk edisi Buletin Selatan 6 Januari 2015. Satu operasi bersepadu menunda dan menyita kenderaan terpakai di kawasan Taman Desa Jaya Johor Bahru telah dijalankan oleh pihak berkuasa Majlis Perpadaran Johor Bahru Tengah MPJBT. Tindakan itu diambil apabila kenderaan terpakai berkenaan dikatakan telah mengganggu ketenteraman orang awam. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan TV Selatan Arif Ani di lokasi. Ini saya berada di kawasan perindustrian Desa Jaya. Pada hari ini pihak Majlis Perpadaran Johor Bahru Tengah mengadakan satu operasi pembersihan dan sitaan kenderaan-kenderaan terbengkalai di kawasan perumahan Desa Jaya. Operasi pada kali ini melibatkan 20 orang pegawai dan juga anggota daripada pihak MPJBT. Operasi sitaan ini diadakan berikutan aduan orang ramai berkenaan kenderaan-kenderaan terbengkalai ini mengganggu operasi dan juga perumahan di sini. Menurut Setiausaha pihak berkuasa MPJBT Abdul Malik Ismail, selain mengganggu ketenteraman awam, lambakan kenderaan terpakai berkenaan didapati boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mengikut perhatian pihak majlis, terlalu banyak kereta-kereta yang terbiar yang berada di atas jalan raya yang menimbulkan masalah kepada penduduk sekitar. Contohnya di kawasan-kawasan yang terlalu padat dengan aktiviti perniagaan. Banyak aduan yang kita terima susah nak untuk meletak kenderaan. Dan juga kita dapati tempat-tempat seperti ini ataupun kereta-kereta terbiar ini adalah kawasan yang jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Operasi yang dijalankan di Taman Desa Jaya ini adalah berdasarkan aduan orang awam yang paling banyak diterima oleh MPJBT. Dalam operasi tersebut, lebih 10 buah kenderaan terpakai telah disita. Katanya pihak MPJBT memandang serius berhubung isu ini dan notis awal telah pun diberikan kepada pemilik kenderaan berkenaan. Bagaimanapun, tiada sebarang tindakan diambil oleh mereka yang terlibat. Jadi kita akan bergerak di semua lokasi. Kita kenal pasti semua lokasi, kita akan buat operasi. Macam operasi kali ini berapa banyak kereta terbiar yang akan? Pada hari ini lebih kurang dalam 8 hingga 10. Sebenarnya ada satu lokasi di Permatang berapa? Permatang 2. Lebih kurang 40 hingga 50 biji kenderaan, tapi saya difahamkan telah pun dibersihkan. Jadi saya beranggapan notis yang kita beri ni dah mencukupi. Jadi tuan-tuan punya kedai ni saya nasihatkan supaya dapat memastikan kenderaan-kenderaan yang dimiliki oleh mereka dapat diletakkan di tempat yang sesuai dan tidak boleh diletakkan di resort-resort jalan ataupun dibiarkan begitu lama di hadapan kawasan perumahan. Tambah Abdul Malik, pemilik kenderaan yang terlibat akan didakwa di bawah Seksyen 46 Akta Parit dan Bangunan. Sekian laporan dari saya, Arif Ani untuk TV Selatan. Menerusi ops saman tertunggak warga asing, Polis Johor berjaya mengutip kira-kira 2.4 juta ringgit hasil daripada pembayaran saman pesalah trafik oleh warga asing. Operasi itu telah dijalankan dalam tempoh 6 hari sejak 27 Disember lepas. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mohtar Muhammad Syarif berkata jumlah kutipan tersebut adalah menerusi 15,470 saman tertunggak dalam operasi khas bersama pasukan trafik Bukit Aman yang berakhir 1 Januari lepas. Jumlah kutipan tunai $1,303,1.3 million lah. Jumlah kutipan kad kredit $1,107,100. Jadi jumlah besar yang kita kutip, kutipan tunai dan kutipan kad kredit yang dibayar melalui kad kredit $2,410,420. Okey. Jumlah saman yang selesai 15,470. Ini melibatkan tuan punya 13,529 kenderaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor Bahru baru-baru ini. Katanya operasi saman tertunggak warga asing itu akan diteruskan dari masa ke semasa. Istiadat kemahkotaan Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sebagai Sultan Johor kelima dalam sejarah Johor moden akan diadakan di Istana Besar Johor pada 23 Mac ini. Yang di-Pertua Jemaah Majlis Diraja Johor Datuk Abdul Rahim Ramli berkata, bersempena kemahkotaan itu, Sultan Ibrahim turut berkenan memberi gelaran baru kepada isteri baginda Raja Zari Sofia Sultan Idris sebagai Pemansuri Johor, gelaran yang pertama kali digunakan di negeri ini.
23 Mac juga diumumkan sebagai cuti umum bagi negeri Johor tahun ini bagi memberi peluang kepada rakyat agar sama-sama meraihkan hari kemahkotaan tersebut. Beliau berkata istiadat kemahkotaan itu amat istimewa memandangkan kali terakhir istiadat itu diadakan adalah pada 55 tahun yang lepas, iaitu pada 10 Februari 1960 ketika almarhum Sultan Ismail Sultan Ibrahim dimahkotakan. Lebih 30,000 rakyat dijangka menyaksikan istiadat kemahkotaan yang akan disiarkan secara langsung melalui stesen televisyen terpilih dan juga skrin besar di dataran Bandaraya Johor Bahru. Sebanyak 13 buah bas termasuk sebuah bas sekolah musnah dalam kebakaran di depo simpanan bas di Jalan Kota Kecil Kota Tinggi kira-kira 4 pagi semalam. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kota Tinggi Ahmad Ahmad berkata kejadian yang berlaku dengan kerugian dianggarkan RM600,000 itu disedari oleh orang awam yang melalui kawasan berkenaan. Menurut beliau, daripada 13 buah yang terbakar, 12 merupakan bas kilang manakala sebuah lagi bas sekolah. 7 buah bas rosak sepenuhnya manakala selebihnya terbakar di bahagian cermin belakang dan depan bas sahaja. 2 buah jentera bersama-sama 10 anggota digerakkan ke tempat kejadian setelah menerima panggilan kecemasan dari orang awam. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya dalam masa sejam. Menurut Ahmad, tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kebakaran itu dan punca kejadian masih dalam siasatan. Persiapan dalam menghadapi gelombang ketiga banjir di negeri ini yang dijangka tidak lama lagi kini diperkemaskan dengan penyertaan lebih banyak agensi-agensi lain bagi memantapkan lagi pengurusan bagi menghadapi bencana itu. Dengan berpandukan keadaan banjir di Kelantan, Terengganu dan Pahang baru-baru ini, pihak Majlis Keselamatan Negara MKN Johor turut mengambil kira peranan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK untuk turut serta dalam gerak kerja menghadapi banjir di negeri itu. Antara daerah yang dijangka banjir akibat hujan monsun itu termasuk daerah Kota Tinggi, Mersing, Batu Pahat dan Muar. Di Batu Pahat, Bomba Johor sedang menjalani latihan kesiapsiagaan dan pengujian pemanduan bot di empangan Sembrong sebagai persiapan menghadapi gelombang ketiga banjir yang dijangka melanda negeri mulai 7 Januari akibat hujan monsun. Ketua Penolong Setiausaha MKN Johor Azura Muhammad Kifli berkata, persiapan kali ini lebih kepada persediaan menghadapi keadaan banjir di luar jangka. Masyarakat dinasihatkan agar terus mengikuti dan berwaspada dengan sebarang berita atau amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sebagai persiapan. Sementara itu, perkembangan banjir di Johor, jumlah mangsa kekal 20 orang daripada 5 keluarga di Balai Raya Kampung Batu Badak, Segamat. Polis Merin Wilayah 2 berjaya merampas pelbagai jenis minuman keras buatan tempatan bernilai RM296,400 dalam satu serbuan di sebuah gudang simpanan serbaguna di kawasan perindustrian Senai. Menurut Komander Pasukannya ACP Paul Q. Hon Chiang, serbuan yang dilakukan pada pukul 7 pagi itu berdasarkan hasil risikan yang dijalankan sebelum ini. Bagaimanapun, tiada tangkapan dibuat kerana penjaga premis berjaya meloloskan diri melalui pintu belakang ketika serbuan dilakukan. Hasil serbuan, polis mendapati gudang tersebut turut digunakan bagi menyimpan serta mengumpul minyak hitam serta menemui 33,600 tin minuman keras pelbagai jenama. Kesemua rampasan minuman keras yang dipercayai untuk dieksport ke negara jiran itu dibuat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 kerana menyimpan dan melindungi barang-barang yang belum dicukai. Seterusnya kita ke laporan sukan bersama wartawan Arif Ani dalam Arena Selatan. Musim baharu 2015, pasukan Johor Darul Ta'zim JDT telah melakukan persiapan terperinci terutama menjelangnya saingan Liga Malaysia hujung bulan ini. Menurut Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, beliau amat yakin terhadap komitmen persefahaman antara pemain yang kelihatan lebih profesional berbanding musim lalu. Bagus, saya nampak, alhamdulillah saya suka tengok komitmen pemain-pemain yang ada dalam pasukan. Saya rasa player yang ada dalam JDT sekarang lebih profesional daripada apa yang saya nampak 2014. Saya suka tengok semangat mereka, semangat pasukan mereka, sepahaman antara satu sama lain. Mereka lebih faham kita punya objektif dan target kita lebih jelas daripada nak bandingkan 2014. So
So saya berpuas hati dengan apa yang saya nampak dengan persiapan tersebut, komitmen yang ditunjukkan oleh setiap pemain dan juga coaches, bukan saja pasukan JDT tapi JDT 2 sekali dan juga JDT 3, 4 dan JDT 5, yang saya nampak semua pemain memberi 100% untuk diorang punya kerjaya sebagai pemain bola sepak dan memberikan full komitmen, menunjukkan sikap profesionalism yang saya rasa yang amat mustahak sekali untuk ada dalam setiap pasukan atau persatuan. Saya berpuas hati dengan apa yang saya nampak dan saya doa yang terbaiklah. Semoga kita punya kempen akan berjalan lancar dengan sukses. Selain daripada pasukan JDT, pasukan bola sepak negeri Johor PBNJ juga sedang mempersiapkan pasukan JDT 2, 3, 4 dan 5 bagi menghadapi saingan yang sengit dalam liga tahun ini. Dalam pada itu mengenai perlawanan antara JDT dan pasukan dari Thailand, Tunku Ismail yang juga Presiden PBNJ menyifatkan ianya sebagai kabar angin dan pihak PBNJ belum mendapat sebarang maklumat. Saya tak tahu buat masa ni, saya belum terima apa-apa surat, kemungkinan dia orang belum hantar lagi. Tetapi depends dengan kita punya schedule. Kalau schedule tu terlampau ketat, kita tak akan hantar pasukan ke sana. Tetapi depending on, saya tak tahu bawah berapa tahun ke tournament dia, tournament apa? Buat masa ni kita tak boleh memberikan confirm kerana kita tak nak terjejaskan pada masa persiapan untuk kita punya AFC dengan Liga punya kempen. So kita belum, saya pun belum ada terima apa-apa surat lagi daripada pihak Chonburi. Sementara itu, pasukan Liga Eropah Manchester City terpikat untuk ke negeri Johor bagi melihat dan menguji pasukan Harimau Selatan. Tunku Ismail berkata, kunjungan kelab gergasi Eropah itu pada 12 Januari ini juga adalah untuk membincangkan mengenai pembangunan bola sepak dan peluang kerjasama dengan pasukan JDT. Baru-baru ni kita dapat panggilan daripada Manchester City untuk mereka nak datang ke sini pada 12 Januari ini. Nak berjumpa dengan saya untuk nak bincangkan benda yang sama, program macam mana yang kita buat dengan Borussia Dortmund, collaboration untuk membuat satu collaboration antara dua pasukan, apa program-program yang kita boleh membantu antara satu sama lain yang boleh win-win situation untuk dua-dua kelab tersebut. Beliau berkata demikian ketika sidang media bersama penyokong JDT di Stadium Tan Sri Hassan Yunos Lakin. Sementara itu, dalam plan perancangan PBNJ, 4 orang pemain dari pasukan JDT 2 dan 4 akan dihantar untuk berlatih bersama pasukan Borussia Dortmund pada masa dan tarikh yang akan ditetapkan nanti. Sekian edisi Buletin Selatan yang bersiaran dari pusat penyiaran kami di Nusajaya Johor. Salam takzim.